saya nak beritahu profil jadi kita tengok Ustaz dapat pendidikan alumni daripada Taman Mud, Komisi Islam Sultan Alamsyah, Komisi Islam Bangsa, Maktab Perubahan Islam dan Komisi Utara Malaysia. Ustaz juga memegang ijazah studian daripada UIA dan master dari UIA dalam bidang pendidikan Islam dan bahasa Arab. Beliau ini bertugas sebagai guru kanan pendidikan Islam dan bahasa Arab di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Bali. Dan Ustaz juga merupakan mudir Kerabat Ilmu Wajib Al-Falah tempat yang kita selalu menentang bantuan tu yang membuat banyak perkembangan tu. Kita ada dekat Ustaz lah. Sebahagian daripada kita mungkin kenal dekat Ustaz sebab kita Ustaz juga dekat Paksi Ustaz. Ya. Dan buat apa ni, korban kat belakang ni banyak yang siapa yang di Paksi memang kenal rapat lah dengan Ustaz lah kan. Jadi Ustaz juga kalau bagi yang perlu kenal dekat Ustaz juga aktif menyampaikan ilmu di masjid-masjid. Kita kuliah ni, terutama masjid Taman Jati lah caranya. Jadi kita beruntunglah hari ni Ustaz mai dekat kita. Ilmu mai dekat kita. Selalu kita kena bicara ilmu, hari ni ilmu mai dekat kita. Jadi tak lagi kalau ada apa-apa soalan, Ustaz nak izin tanya direct ke nak tunggu habis dulu? Boleh, tak apa. Tak ada masalah. Kita hari ni sebab pekoh lah kan? Sebab pekoh. Jadi kalau ada soalan, tengok boleh sedikit bahasa yang susah, dia tanya kat Ustaz direct. Ataupun segan nak tanya law tu, biasalah kadang-kadang kita segan nak tanya law tu. Jadi tulis kita, tunggu habis tak lagi. Habis kira setengah jam sebelum habis kita lepas. Kalau saya susah aja Ustaz. Ya, boleh. Kalau tak ada nak tanya masa tu, masa dekat nak balik, tak lagi jangan tunggu Ustaz turun tangga baru tanya. Antara selalu kadang-kadang ajak dia Ustaz dah nak turun tangga lah baru nak tanya. Tak mahu dulu. Sebab tu kalau rasa ada persoalan apa-apa, boleh tanya. Angkat tangan lah. Angkat tangan tanya. Kita boleh sikit, Ustaz bagi izin untuk tanya. Jadi, sebab orang kata, kita tengok ayat Quran selepas kita kena ngaji pasal orang apa? Pasal zakat dan fidyah ni. Sebelum kita bagi ke Ustaz dah. Quran daripada Allah berfirman daripada surah At-Taubah ayat 103. Kita mulai pula kaedah selalu kita akan cek ayat Quran supaya tengok benda yang kita nak belajar hari ni manfaatnya sampai tahun mana. Allah Ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 103 yang bermaksud ambillah zakat daripada sebahagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka. Kita ambil ayat Quran ni supaya motivate untuk kita. Jadi kita hari ni nanti senang nak keluar zakat, senang nak main dambuk tu dulu keluar zakat tu kan. Kita tengok lagi ayat daripada surah Muhammad ayat 36 sampai ayat 38. Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan segala. Jika kamu beriman serta bertakwa kepada Allah, akan memberikan pahala kepadamu dan tidak akan meminta hartamu. Sekiranya dia meminta harta kepadamu lalu mendesak kamu akan memberikan semuanya, dan saya kamu akan jadi bakhil dan dia akan menampakkan kedengkianmu. Ingatlah, kamu adalah orang yang diajak untuk infakkan harta pada jalan Allah. Lalu di antara kamu ada yang kedekut, dan barang siapa yang kedekut maka sesungguhnya dia jadi kedekut terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya dan kamulah yang memerlukan kurnianya. Dan jika kamu berpaling dari jalan yang benar, dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain. Dan mereka tidak akan berhaka seperti kamu. Jadi mudah-mudahan dengan ayat daripada Al-Quran tadi bagi kita motivate untuk menjadi tak ni ini elok-elok. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Boleh mula ke no? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi wahdah la syarika lah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Terima kasih kepada Ustazah Fiza selaku pengacara, pengurusi serta kita kata penggerak utama akademik akademik Al-Quran Abi Ismat, serta suami, seterusnya kepada ibu ayah, tuan-tuan muslimin muslimat yang ada pada slot hari ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dipertemukan dalam suasana yang tenang, damai, dalam suasana yang harmoni insya-Allah pada pagi ini, untuk sama-sama kita mengaji dan juga kita sama-sama mengikuti daurah khas zakat dan fidyah anjuran Akademi Al-Quran Abi Ismat. Jadi saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Ustazah Fiza dan juga suami selaku penggerak utama Akademi Al-Quran Abi Ismat yang sudi menjemput saya untuk bersama-sama dengan tuan-tuan, perempuan semua, muslimin, muslimat semua pada pagi ini insya-Allah. Dan kita tengok jam pukul 9, pukul 1. Jenuh lah kata hari ni kan. Tapi tak apa insya-Allah. Ya, kita cuba ijaz macam mana sampai insya-Allah kita dapat ilmu pada hari ni insya-Allah. Jadi hari ni boleh tanya, boleh kalau ada kemusykilan, ada masalah, tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat, semua Ibu boleh tanya apa persoalan yang ada kaitan dengan diri kita khususnya berkaitan dengan zakat dan fidyah. Jadi saya buat nota ni, kita kata daurah ni kita buat dalam di sinilah ada beberapa benda lah. Saya ingat kalau saya paparkan jadi sama saja. Jadi kita tengok dalam kitab ni lah insya-Allah. Jadi lebih kurang 16 muka surat insya-Allah kita cuba habiskanlah kono setakat mana kita boleh insya-Allah sampai kita insya-Allah dapat memahami dan juga dapat kita menjiwai lah. Jadi yang hadir pada hari ini bagi saya bagi 5 bintang. Sebab apa? Dan juga yang mengikuti secara live kemungkinan ataupun daripada semua yang mengikuti. Sebab apa? Sebab kalau kuliah berkaitan dengan zakat, dengan fidyah ataupun berkaitan dengan nak keluar harta kita, nak beri ni jarang dianjurkan ataupun jarang mendapat sambutan daripada masyarakat. Tapi alhamdulillah hadir hari ni yang bersama hari ni cukup hebat. Pasal apa? Kita nak bagi faham sungguh-sungguh. Kita nak bagi jelas sungguh-sungguh sebab ramai yang duk mengaji bab sembahyang. Cara sembahyang kemah dah. Kemudian cara puasa pun dia tahu hak mana makruh, hak mana sunat, hak mana batal dia tahu dah. Duk puasa tiap tahun sebagainya. Kemudian buat umrah, buat haji, dia pergi dah kursus, dia dapat gambaran pun gitu, dah pergi dah pun umrah beberapa kali sebagainya. Haji pun mungkin ada yang dah sampai dan sebagainya. Tapi bab berkaitan dengan zakat, ramai yang kurang cakna. Ataupun dia tak berkelia. Ataupun dia sengaja tak pergi cari. Ataupun dia sengaja dia tak ambil lah. Dosa kalau berdosa, tobat-tobat itu lega. Alhamdulillah habis dosa. Gitu. Jadi mungkinlah ada dalam mentaliti perspektif kita lah. Jadi terima kasih banyak kerana sudi bersama saya dan saya pun diminta untuk bagi profil, saya pun beri yang ringkas nak bagi cara rasmi kan. Sebenarnya banyak lagi kita boleh bersama dengan banyak ustaz-ustazah lah, ustazah untuk kita berkongsi berkaitan dengan ilmu berkaitan dengan zakat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala sekalian, ya Bu sekalian, jadi bila kita sebut tentang zakat, zakat ni Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah yang awal kita baca pun, Allah Ta'ala sebut dah.
Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Seperti hak belakang tu Allah Taala kata antara sifat orang-orang yang hudan lil muttaqin, orang muttaqin, orang yang bertakwa ialah orang yang beriman, percaya kepada perkara ghaib, yakni benda yang tak nampak, percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya pada syurga, neraka, mizan, hari kiamat dan sebagainya. Yang kedua, dia menunaikan, tengok, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah, menunaikan sembahyang dan menginfakkan apa yang telah dikurniakan kepadanya, termasuk dia keluar zakat. Sembahyang lah, sembahyang ni disebut selalu digandingkan dengan aqimus solah wa atuz zakah. Dia selalu digandingkan. Nak habaq pada kita, zakat ni ada kaitan dengan ibadah utama kita. Jadi jangan kita anggap zakat ni tak apa penting kot, kan? Kita bukan cukup syarat, kita tak tahu dia punya kadar, kita kata kita tak menghalusi, menyebabkan dalam harta kita ada najis. Tu kata ada harta kita ada najis. Baik, jadi kita masuk kepada pengertian zakat. Tak apa noh. Insya-Allah. Nak habis berapa ni Ustazah? Tanya dulu tak apa noh. Ya. Ya, baik. Ya. Baik, okey. Jadi kita akan bagi dua slot lah noh, slot zakat dengan slot fidyah. Jadi nak kita bagi fokus betul-betul. Baik. Jadi kalau kita tengok, saya kena cerita sikit dulu bagi gambaran. Bila kita sebut tentang zakat ni daripada fi'il, dia zakat bahasa Arab, zakatun. Mai daripada kalimah fi'il madhi dia zakah, iaitu maknanya bersih dan suci. Maknanya kita nak bersih, nak cuci harta kita daripada apa? Daripada bukan sekadar daripada sifat kedekut dan bakhil, daripada kita kata harta yang bukan milik kita. Makna dalam harta kita ada najis. Gitu, nak suci, nak bersih. Tu maknanya bersih. Pengertian di sudut bahasa dikata bersih dan suci, yakni membersih harta dari hak orang. Yakni ada hak orang. Maknanya kita hak bersih harta kita, yakni ada sikit harta yang bukan kita. Kena najis lah. Kita tak boleh nak sentuh, tak boleh nak ambil, tak boleh nak makan. Dan selain pada itu, kita sucikan daripada sifat kedekut dan bakhil. Ni kalau kita tengok sifat-sifat benda ni kita kena elok lah. Jadi kita kadang-kadang berfikir, nak keluar zakat, dia kata habis harta aku. Sedangkan kita keluar zakat itu, tengok makna zakat lagi, daripada zakah tu bukan sekat bersih, bukan sekat suci, dia tulis subur, berkat dan berkembang. Daripada kalimah zakah tu, an-numu. Jadi saya tak ulas secara panjang di sudut bahasa, nak bagi kita dapat gambaran, kata makna zakat tu sendiri makna bersih dah. Bersih dan subur. Maknanya bersih daripada kekotoran, dia akan subur. Macam pokok yang rindang. Maksud dia, kalau dah harta kita tu, bila dah bersih, tak ada najis dalam harta kita, dan juga dia akan tumbuh subur, mekar, berbunga, berbuah, berhasil dan sebagainya. Sembahyang kita cantik dah, clear dah. Tiba-tiba puasa kita okey dah. Mai harta kita ada najis. Yang inilah yang kita nak mengaji supaya tidak ada najis, tidak ada kekotoran yang melekat pada harta kita. Baik. Dari segi istilah, apa dia istilah syarak? Maksud di sudut agama. Tu sudut bahasa tadi. Sudut istilah ialah apa kata zakat ni? Ialah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala untuk kita serah kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Jadi kita tengok Allah Ta'ala cipta ada orang miskin, ada orang fakir, ada orang kaya, kan? Ada orang senang dan sebagainya. Jadi Allah Ta'ala suruh kita kongsi rezeki. Suruh kita banyak bersyukur kepada Allah. Jadi harta kita yang ada, kita bagi kepada asnaf yang boleh menerima. Kemudian
Mereka juga bersyukur, alhamdulillah ini rezeki daripada Allah. Kita pun buat keluar. Tu nak habaq pada kita, satu-satu agama Islam ni adalah agama yang cukup memahami lubuk hati masyarakat. Maksud dia di sudut sosialisasi ataupun sudut masyarakat, dia faham perasaan orang yang tak ada, orang miskin dan sebagainya. Maka ada hak-hak mereka yang melekat pada harta orang kaya. Ataupun orang yang berada, ataupun yang cukup syarat. Baik, lagi kita tengok rukun zakat. Rukun zakat ialah mengeluarkan sebahagian daripada harta yang kita ada yang cukup nisab. Nisab ni apa dia? Nisab ni maknanya, maksud dia kadar kita tu. Banyak mana yang kita perlukan. Kalau nasab, keturunan lah. Kalau nisab, dia makna kadar. Dia kena ada orang sebut silap. Nisab dengan nasab. Dia dua benda. Hijau, rumin, SAB juga. Nisab dengan nasab, dia sebutan lain. Nisab ni, kemudian yang tu tadi nasab. Nasab ni keturunan lah, tak apalah nak sebut kata ramai orang yang silap. Sebut. Macam Koryah dengan Koryah. Ada orang yang sebut sebutan silap. Koryah sebutan dia. Disebut Koryah. Dia nak punya Arab sikit. Koryah jadi Koryah. Koryah. Jadi sebutan tu kadang-kadang tak apalah kan. Kita tak mengajar Arab mungkin kita tak pun nak sebutan dia. Kita tak tahu asal dia kalimah. Tapi saya nak sebut di sudut supaya kita tak confuse. Kita tak keliru. Baik. Lagi. Dan kita bagi harta pada siapa? Memberi kepada fakir miskin dan orang yang layak baginya. Dan menyerah kepadanya atau diserahkan kepada orang yang mewakilinya. Sama ada perintah, pemerintah atau mengikut zakat ataupun sesiapa saja yang diwakil. Zakat cukup mudah. Kita kata nak bagi kat mak ujung kampung tu. Acong lalu depan kita. Kita Cina ni. Kita kata Acong, hang bagi zakat aku kat mak ujung kampung tu, hang naik motor pergi bagi kat dia. Sah. Walaupun Cina yang bagi hantar. Nak kata mudahnya zakat ni. Zakat ni cukup mudah nak sampaikan kepada sasaran yang kita nak tu. Baik. Jadi di sudut zakat ni tuan-tuan, bila kita mengaji ni, zakat ni bukan benda kecil. Zakat ni diberi penekanan dalam Quran. Sebut sembahyang, wa atuz zakah, tunaikan zakat, tunaikan penyucian harta. Jadi kita kena jaga sungguhlah supaya orang yang dia duk tengok ada orang yang cermat sungguh, dia duk fikir tengok kita ni sembahyang nampak alhamdulillah duk mengaji dah, ni dah. Sebab zakat ni tak apa clear. Jadi kita nak jadi supaya kita lebih jelas, kita dapat memahami supaya dapat kita laksanakan. Ni nak bukan senang kita nak hadir. Duk fikir tengok hari ni macam-macam ada program, tapi tuan-tuan boleh hadir juga bersama untuk memahami. Dan kita insya-Allah kita nak beramal dengan amalan penunaian zakat ni, menunaikan zakat. Baik. Syarat sah kita menunaikan zakat cukup mudah. Kita niat nak bagi kat siapa, kemudian harta tu memang kita punya. Kita yang punya lah maksud dia. Tamlik maksud dia pemilikan sempurna pada kita. Contoh, saya bagi contoh umum lah. Ada orang kata KWSP ada kata pendapat tak biar kita keluar. Pasal apa? Dia tak sempurna lagi pemilikan. Harta sempurna ni mana duduk dalam akaun kita, kita boleh keluar bila-bila masa. Tapi kalaulah orang ni pegang duit tu, maka jadi tak sempurna. Tapi ada pendapat lain kata, ini bukan syarat utama. Maksudnya boleh keluar juga. Kalau kata KWSP kita ada banyak mana, tidak tahun kita boleh buat keluar. Ada orang kata habis semua dah, buat keluar. Dapat dah baru dia buat keluar. Jadi sebenarnya macam ni, kalau dia nak buat keluar, dia buat keluar tiap-tiap tahun. Ataupun dia tak mau buat keluar. Dia kata ada pendapat kata ini bukan milkutam, pemilikan sempurna. Maka dia keluar kata contohlah dia ada duit banyak, keluar 200,000. Lepas dia keluar tu tak kena lagi sebab dia baru pegang hak dia sepenuh, dia baru pegang hari tu. Dia tunggu setahun dia simpan dalam bank baru dia buat keluar. Sebab dia keluar atas nama zakat simpanan. Tapi ada huraian kata kita kena keluar juga zakat KWSP. Jadi untuk pastikan harta kita tak ada syubhah, maka kita keluar macam zakat orang kerja
kerjaan kan. Tak kira lah orang yang kerja penjawat awam, dia akan potong tiap bulan. Setahun dia kena bayar macam mana, dia akan potong 100 ke 50 ke, ikutlah 100.5 ke 200 ke, dia potong setiap bulan. Tahun kira-kira kena bayar kata 2,000. Maka dia potong daripada tiap bulan potong siap. Tu kita potong siap. Jadi nak habaq kata itu zakat, nanti kita akan hurai. Itu sebagai contoh dulu. Dapat gambaran kata, yang kata milkul tam, pemilikan tamlik ni maksud dia, yang pertama niat kita beri, yang kedua kita memiliki harta tu dengan sempurna. Ini syarat sah mengikut mazhab kita. Tapi boleh juga macam KWSP ataupun bahkan kita boleh beri keluarkan zakat. Harta kita duduk kat orang lain. Bahkan saya tanya, tak kita bincang. Kalau lah orang tu hutang kita 30,000, duit kita duduk kat dia. Contoh cukup, saya tak tahu nak duduk kat dia. Kita kena bayar ada hutang. Kita kena bayar ada zakat. Pasal harta kita duduk kat dia. Memang harta kita pun duduk kat dia. Dia tak bagi kat kita lagi ya. Tu yang ada syariat dan kita memiliki. Tu kata orang yang cermat, ihtiyati, dia keluar juga zakat. Sebab tak banyak mana pun kadar dia. Dia nak selamat harta dia. Tapi kalau mengikut mazhab yang kita pegang dengan pendapat ni, maka dia tak jadi pemilikan sempurna sebab tak duduk dengan kita. Duduk dengan orang lain. Kita tak boleh buat apa. Tu antara syarat yang kita kena keluar zakat. Baik. Syarat wajib. Yang pertama ialah Islam. Cukup syarat Islam. Yang kedua kita merdeka. Kalau hamba tak ada dah. Ni kita kata merdeka. Yang ketiga milkul tam. Milik sempurna. Tu dia sebut sini. Harta mestilah dimiliki sepenuhnya. Dapat digunakan pada masa yang dikenaki. Tanpa terikat dengan kebenaran dari orang lain. Maksud dia macam KWSP itulah. Kan awak ada orang tanya saya, ustaz kena tak? Saya kata apa, ada dua pendapat. Jadi nak pakai hak mana satu? Nak pakai hak cermat ke, ihtiyati ke, ataupun nak pakai pendapat yang kedua? Boleh. Gitu. Jadi maknanya boleh. Baik. Sempurna dari segi pemilikan, hak hiazah dan keupayaan mengurus. Dia ada hak sempurna dan dia boleh tasarruf. Maksudnya dia boleh mengurus. Dia nak ambil duit tu bagi siapa-siapa dan sebagainya. Mana sempurna lah pemilikan dia. Kalau tadi duduk dalam bank, orang sekat tak boleh buat keluar, akaun 1, 2 sebagainya, maka tu tak jadi sempurna lagi kalau mengikut takrif dia. Baik, yang keempat cukup nisab. Bukan nisab lah sebutannya nisab, iaitu kadar minimum yang ditetapkan syarak. Syarak letak dah kadar dia. Bukan beban pun sebenarnya, tapi kadar tu memang kadar yang cukup tepat. Satu kadar yang Allah Ta'ala letakkan, yang mewajibkan Islam letak supaya tidak membebankan pemilik harta tu. Kemudian contohnya dia kata zakat. Setengah zakat hendaklah dizakatkan bersamaan dengan nilai 85 gram emas. Nanti saya cerita sekali lagi. 85 gram emas. Jadi lah ni kita bagi kita tengok yang kelima. Yang kelima cukup haul, iaitu haul ni tempoh setahun. Setahun ni pula kena kira bulan Islam. Jangan kira bulan orang putih. Kita semua kira bulan orang putih, betul tak? Maklum mak ngah makcik semua kan. Semua kita kira bulan orang putih. Jadi birthday kita pun kita kira dalam bulan orang putih. Saya habaq kat keluarga saya, anak-anak saya kata jangan sambut birthday dalam bulan orang putih, sambut dalam bulan Islam. Contoh saya 27 Syawal saya birthday saya. Saya sebutkan kemarin 20 Syawal saya panggil orang kampung kan buat kebetulan hari raya kan. Saya buat open day, open dah raya sambil-sambil saya tak abang depa lah birthday saya tu. Tak abang kata apa, boleh kita buat doa dan sebagainya. Jadi nak abang kata kita ikut bulan Islam. Nak bagi zakat pun kena mengikut dalam bulan Islam. Jangan kira orang putih. Jadi nak eloknya contoh kita bagi dari bulan Ramadan, maka bulan Ramadan bulan tahun depan kita bagi. Sebab kita nak gandakan hak kita bagi sedekah zakat tu. Jadi bulan Ramadan kita bagi berganda-ganda, kita ambil sempurna dalam bulan Ramadan untuk kita sampaikan kepada orang yang layak, yang asnaf tadi ni. Guna bulan Ramadan. Dia kata saya duk guna tak bulan Ramadan, bulan 12. Boleh ijah boleh jadi bulan Ramadan. Boleh, tak ada masalah. Kita ijah boleh jadi kita bagi bulan Ramadan.
Jadi setiap bulan Ramadan kita ingat lah. Bulan puasa ni kita bagi zakat. Bulan puasa kita bagi zakat. Jadi mudah kita nak kira dia. Baik. Jadi di sini saya ada beberapa pecahan zakat-zakat dia. Tapi saya nak sebut yang tak ada lah ni lah. Yang zakat yang wajib kita keluar ialah yang pertama ialah zakat fitrah. Zakat fitrah. Zakat fitrah ni memang kita dah maklum dah kita keluar pada bulan Ramadan. Kepada kita keluar setiap ahli kita. Bahkan saya baca kitab dia kata zakat fitrah ni zakat diri kita. Jadi kalau setahun lah Allah Ta'ala bagi kita bernafas 365 hari, 364, 65 hari ni, ikut bulan orang putih, bulan Islam dia kurang sikit, 354, 355 hari ni, maknanya yang Allah Ta'ala beri kita setiap tahun tu, kita syukur boleh bernafas tu, boleh bernyawa, Allah Ta'ala bagi kehidupan nyawa kita hidup tu, kita keluar zakat. Sekadar RM7 takkan menjadi beban. RM7 tu sebagai makna terima kasih ya Allah kerana bagi hidup kami. Supaya selama setahun tak boleh bagi apa kita keluar zakat. Bukan kita bayar tapi Nahbak kata zakat fitrah sebagai satu zakat. Sebab tu yang semua kena keluar. Zakat fitrah. Sampai selagi syarat dia boleh makan lebih sikit atas dia kena keluar. Lebih sikit pada dia makan. Kecuali tak ada pun langsung. Itu tertanggung. Maksudnya tak payah dia bagi dah. Tak ada pun langsung dah. Macam orang pelarian lah. Duduk dalam khemah tak ada pun nak bagi. Itu lain lah. Tapi kalau sekadar dia boleh lepas pada dia makan. Dia cukup dia makan. Dia lebih. Harta dia ada. Dia kena bagi. Sebab tu kita tengok. Kalau zaman dulu dia bagi zakat. Pimai tu. Kan. Zaman dulu ni sebab dia ada lebih sikit. Dia bagi. Kemudian sedekah tolak tolak mai tu zaman sekarang tak ada dah, kita bayar secara online dan sebagainya kan. Baik lagi tuan-tuan, apabila genap setahun maka barulah wajib zakat. Kalau tak cukup setahun tak payah. Nak habaq pada kita bukan kena keluar zakat ni sampai kita rasa stres lah kena keluar. Dah kita biar habis kita bayar lah. Tak ada masalah nak bagi. Cukup mudah. Baik, jadi itu zakat fitrah. Saya tak sebut sini sebab kita nak fokus ni. Tuan-tuan kan ingat Syahid. Lagi kalau boleh nak suruh ustaz kira siap-siap. Kan. Lagi sampai datang video pula tu kita tak sabar lah nak mengaji ni. Tak apa, saya faham apa yang ada. Tapi kita pergi flow lah. Supaya kita dapat gambaran dulu. Baik, zakat. Okey, kita tengok. Zakat harta. Zakat harta ni maksud dia kalau cukup baru kita kena keluar. Dia berbeza dengan zakat fitrah tadi kan. Dia lebih sikit harta nak beri yang ni dia ada kadar dia. Baik. Zakat harta ialah zakat pendapatan. Zakat yang kita dapat tu termasuklah apa sahaja yang dapat sama ada upah ni ke gaji ke dia buat apa sajalah bisnes nu dia berniaga sebagainya, maka satu yang pertama. Yang kedua zakat simpanan. Hak simpan lain, hak dah dapat bulan-bulan lain. Zakat perniagaan, zakat KWSP. Saya ambil ni supaya yang terkini. Kalau dalam kitab dia tak cerita zakat KWSP, jadi tak realistik dengan kita hak mai sini. Kita tak lagi nak tanya. Jadi kita sebut terus hak benda yang realistik, yang memang realiti kena dengan kehidupan kita hari ni. Hak zaman sekarang ni. Jadi saya mai zakat-zakat yang ada kaitan dengannya. Walaupun perbahasannya mungkin kita tengoklah kepada kesesuaian. Kalau macam dengan tak berkaitan, mungkin kita cerita sekadar begitulah. Baik, zakat saham. Macam zakat saham. Zakat emas, zakat perak, zakat pertanian, zakat ternakan dan zakat takaful. Dia kira dia tak sama. Zakat-zakat ni tak kira sama. Ada yang sama, ada yang tak sama. Baik, zakat kita tengok. Zakat dululah, saya pergi dululah. Zakat pendapatan. Zakat pendapatan ni dikenakan kepada jumlah pendapatan yang diperoleh termasuk hasil gaji, emolumen, bonus, dividen, hasil sewa, hibah, bukan hidah pemberian siapa-siapa, pampasan, gratuiti pencen dan lain-lain hasil yang bersumberkan pekerjaan dan perkhidmatan sebagai ahli profesional. Contohnya pejabat awam ke, berniaga ke, apa sajalah yang dia dapat secara bulanan. Mazhab kita tak kena. Tapi mazhab lain kena. Jadi pemerintah meletakkan wajib ataupun kita kena keluar zakat pendapatan.
Nah, berapa? Hari kita tengok kadar dia. Pengiraan zakat pendapatan boleh dikira melalui dua kaedah. Satu, kaedah pendapatan penuh atau dengan pelepasan tolakan pembelajaran asas. Mana macam ni? Dapat kata 3,000 sebulan, kita tolak belanja 1,000 sebulan. Kita benda-benda asas. Maka 2,000 lagi kita kira berapa kadar peratus yang kita nak kena keluar. Ataupun kita kira berdasarkan kepada apa ni, kita kira semua. Boleh tulis ni boleh tak? Boleh tak? Jadi contoh kita dapat kata sebulan kita dapat kata 5,000 contohnya lah. Contoh. Jadi kita akan darab dengan 2.5% ataupun 25% lah, 2.5/100. Jadi kita dapat sebulan banyak mana kita kena keluar, kan? Jadi kalau kata keluar banyak mana yang kita kena keluar ni setiap bulan, maka dipotong terus. Ni secara bulanan, dipotong secara bulanan. Tapi kalau setahun pun boleh juga. Dia kira setahun. Dan dia dapat setahun katakanlah 50,000. Pendapatan tahunan dia. Jadi kalau tahun 50,000 maknanya daratkan 25 berapa Ustaz? Cuba kira tengok kalkulator tak? Saya tak. Kalau ada kalkulator lagi bagus. Jadi boleh nampak. Tak apa. Tak apa. Faham dah, tak apa. Memanglah ada kekangan sebagainya kan. Berapa? Berapa? Kalau 50,000. 1,250. Maknanya inilah kadar zakat kita kena keluar selama setahun. Setahun kita kena keluar kalau gaji kita setahunan banyak tu. Jadi sekarang ni pihak berwajib dia bahagi kepada 12. Bagi pada 12 tengok. Bagi pada 12, maksud ada 12 bulan. 104. Jadi dia potong gaji kita setiap bulan 104 secara automatik. Kalau kita melalui zakat, jabat zakat. Betul 104 lah. Jadi inilah kadar kita keluar setiap bulan. Dia potong secara bulan lah ni. Tapi kalau nak keluar setahun sekali pun boleh. 1,250. Ini kadar yang dikenakan kepada zakat pendapatan. Maksud dia, kalau zakat kita, yang kita dapat gaji tu, contohlah kan. Jadi, daripada 50,000, dia kena keluar 1,200. Kalau gaji dia 5,000 sebulan, 5,000 sebulan, dia keluar RM100 je. Dia maknanya, tak apa 5,000 ni. Ni kalau setahun lebih kurang dalam 4,000 lebih lah. 4 poin lebih lah. 50,000, 12 bulan kan. Jadi, maknanya kalau dia keluar, dia cuma keluar. Dia kena keluar RM104 saja sebulan. Tak terasa sangat. Kalau kita tak buat keluar juga, maksud dia harta kita tu ada kekotoran. Kita ambil, kita makan harta hak orang. Hak tu bukan hak kita tu. Kita makan milik orang lain. Tu yang kata zakat ni kita kadang-kadang kita tak sedap. Kita duk tik dah. Saya tak makan orang. Saya beli hak saya. Saya kereta saya. Tanah saya pun hak kita milik kita. Kita duk tengok dah semua tu. Semuanya tak ada kaitan. Tak ada kena orang dah. Kita tak sedap. Rupanya dalam pendapatan kita. Dalam gaji kita. Dalam harta kita. Ada lagi tersangkut. Jadi sebab itulah kita bersihkan. Bahkan Allah janji siapa bersihkan Allah ganda rezeki. Ada dia main lagi. Jadi maknanya jangan bimbang. Kata kalau dok keluar ni habislah dok. Sebenarnya orang keluar zakat lah. Lagi banyak zakat dia. Lagi banyak zakat. Lagi banyak rezeki yang Allah Ta'ala nak ganda pada dia. Baik. Jadi tengok. Ya. Ya. Dia kena ambil setahun dia Ustazah. Dia kena macam tu Ustazah. Kena ambil setahun. Dikira contohnya kan bulan ni 3,000, bulan depan 4,500 macam itulah. Dia ambil kadar yang dia yang anggaran kasar lah. Jadi dia kira cukup setahun dia buat keluar. Jadi rasa nampak banyak sikit lah sebab kena keluar sekali. Ya betul.
Nak keluar kita tak tahu kan. Tapi kalau orang cermat, dia menego tak kira pasal raya ke apa ke contoh dia setiap bulan. Kalau dia potong, dia kira dia tahu gaji dia dapat banyak mana, dia kira terus bulan, dia keluar terus setiap bulan. Tu bagi yang maknanya dia tahulah dia boleh anggarkan pendapatan dia tu. Tapi kalau tak boleh anggarkan macam itulah. Tapi saya nak sebut bahawa mazhab dalam mazhab Syafi'i dia tak ada. Mazhab lain, Hanafi. Kita ambil dan pemerintah wajibkan kena. Maka kena, kita kena keluarlah mengikut ketetapan pemerintah. Jadi kalau dalam mazhab saya pernah jumpa dan tanya kepada pihak wajib. Memang mazhab zakat pendapatan dikenakan kepada mazhab lain. Tapi masih dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah lah yang kita kena akulah. Jadi Malaysia lah ni kita tetapkan kadar macam ni. Gaji zakat pendapatan. Kadar ni 25% tetap dah. Semua pun 25%. Nah, tak kita kira lain. Baik. Ya. Ya, ada dua tadi. Satu, kita tolak bil-bil perkara asas kita beli. Yang kedua, kita kira semua sekali. Boleh dua kaedah. Jadi maknanya kalau kata 50,000 tu kita ni anggaran kasar lah kan. Kita tolak lagi lah. Tolak dalam kita kata 10,000 kita beli asas kita makan apa gitu gini. Kita kira pada anggaran yang bersih daripada kita tolak lah. Yang keperluan asas. Ya. Ya, sebab itulah. Kalau macam kita menego, kita tolak dulu gaji orang kan. Sebab dia bukan kita dapat, kita bagi pada dia kan. Jadi keperluan asas kita tolak dulu. Tu dia kata sini, dia kata ada dua, boleh dikira melalui dua kaedah. Satu kaedah kita nak kira semua, mana terlebih tu dikira sedekah. Ataupun kita kira dengan pelepasan tolakan pembelanjaan asas. Gaji pekerja kita tolak dah, semua tolak dah. Bersih dah, kata banyak ni baru kita kira daripada hasil tu. Dia macam tu. Bagi saya lebih kepada tolak dulu pembelanjaan. Tolak dulu. Kita bayar bil, kita bayar apa semualah yang berkaitan, baru kita kira. Tapi ingat, dalam bil, kalau penjawat awam, dia tak tolak. Dia tak tolak, dia kira semua sekali. Mungkin sistem kot. Dia nak kira macam mana kan? Dia tak tahu kata kita. Dia tak tahu belanjaan kita. Jadi dia tolak. Jadi kalau macam dengan saya, dia tengok, dia mentolak zakat. Tak apalah, kita pakai pendapat pertama lah, sebab sistem mungkin tak boleh tolak. Tapi sebenarnya boleh. Jadi kita tolak dulu bayar gaji pekerja sebagainya, baru kira. Tu adalah maknanya boleh. Kita lah ni kita ambil benda yang kita kata mengikut mazhab kita, dan benda yang real lah dengan kehidupan kita. Dan kita tolak semua kan, dapat banyak mana kan. Jadi itulah yang kena keluar. Ya. Betul. Ya, macam tu. Ya. Sebab itulah dia, kalau yang penjawat awam ni dia ada dua. Satu, saya ingat nah, kalau tuan-tuan nak kena bayar cukai pendapatan, lebih baik bayar zakat banyak. Sebab cukai pendapatan dia tak kira sebagai zakat. Kalau kita tak potong zakat setiap bulan, maka maknanya kita terpaksa bayar pada cukai pendapatan, pendapatan kita. Contoh kita bayar setahun, kata dia akan potong jumlah ni, kita kena bayar 1,000 sebulan kepada, ataupun 2,000 ke dan sebagainya kepada cukai pendapatan. Maknanya kita kena keluar pula zakat kita, sebab dia bukan zakat, dia cukai. Lebih baik kita potong zakat daripada kita beri cukai. Ya. Ya betul. Itulah sepatutnya bila dalam hukum Islam lah kan. Hukum Islam ni bila cukai zakat kita dah selesai dah. Selesai settle lah kan urusan kita dengan. Jadi
cukai pendapatan ni sepatutnya tak dikenakan dah sebab kita dah bayar dah zakat. Kan? Lepas tu, kalau kita bayar zakat tu tak cukup. Saya pernah tanya, bila zakat kita kena bayar sebulan kata 180 contoh. Kita dah potong zakat RM50 sebulan. Maka dia kira hak lebihan ni dia akan ambil duit kita juga, dia kira sebagai cukai pendapatan. Jadi saya tanya, dia kata lembaga zakat ni Kedah pun dia kata rugilah kalau kita potong. Bukan apa, kalau kita potong zakat ni bagi zakat, maka dia akan aliran wang tu akan pergi pada orang Islam. Buat masjid, bagi pada orang asnaf, bagi pada orang begini. Maknanya harta kita tu macam tu. Tapi kalau cukai pendapatan ni umum lah. Dia akan bagi pada bangsa lain, kaum lain sebagainya lah, sebab dia umum. Jadi nak bagi elok, kita bagi pada cukai kita bagi kepada zakat. Potong zakat. Gitulah. Tapi macam kau sebut tadi memang ada berlaku macam tu. Bila tak cukup dia akan ni lah. Ataupun tak tahulah, mungkin dia akan potong dua-dua. Kan? Cukai pendapatan pun potong. Ni kalau bagi saya di sudut apa ni, kita ni rakyat Malaysia tak adil lah. Bukan tak adil je nak kena potong dua kali. Berbanding orang yang bukan Islam duk dan kita, dia potong sekali saja. Sepatutnya kalau potong zakat tu, dia akan pergi ke zakat sudahlah. Cukai pendapatan tu sepatutnya di-declare sebagai juga cabang ataupun kita dah settle lah urusan cukai pendapatan. Sebab zakat tu kan. Jadi sepatutnya macam itulah saya fahamkan macam tu. Kalau pejabat awam dia potong macam tu, kalau tak cukup potong zakat, dia akan potong cukai pendapatan. HDN tak lepas. Tapi kalau dipotong zakat banyak, dia declare itu sebahagian daripada cukai pendapatan. Kalau swasta, saya tak tahulah sistem macam mana kan. Patutnya dia kena buat macam tu. Tapi kalau di sudut nak sedekah tu lain lah. Dia kata saya nak bagi dua-dua je, tak kisah ya, potong sikit. Itu bab kedua. Tapi kita cerita bab yang kata cukup syarat dah kita kena bayar ataupun lepas dah kita. Itu di sudut ni lah. Sudut. Ya ada. Cukai pendapatan lah. Ada. Jadi kalau apa ni yang zakat pendapatan ke apa? Bukan zakat perniagaan simpanan. Simpanan. Sagi saya sebut lagi dia punya kadar dia. Dia berubah. Dia setiap berubah. Daripada 5,000 jadi 8,000. Lagi saya kira macam mana kaedah dia kira yang menyebabkan kita kena bayar, kita kena keluar. Jadi zakat pendapatan ni dia potong, dia calculate automatik banyak ni. 2.5. Sebab itulah orang gaji 1,000 pun kena juga. Dia kira dia 14,000, 12,000. Kan? Jadi dia kira berdasarkan kepada kadar dia tu. Saya tengok ada juga potong. Lepas tu bila kita hujah, saya pernah bukan berhujah. Kita berbincang lah dengan lembaga zakat yang ni. Dia kata, kalau tak potong dia akan potong cukai pendapatan. Baik, potong sini. Betul juga dia kata. Sebab boleh aliran tu, kita buat masjid, kita bina asnaf sebagainya. Jadi itu di sudut ni lah. Baik. Jadi zakat pendapatan mudah kita faham 2.5 daripada pendapatan yang kita dapat. Ya. Ya. Yalah betul lah. Dia kalau ikut kita ni, dia cukai pendapatan maksud dia apa yang kita dapat lah. Sama ada pencen pun kita dapat lah kan. Cukai tak kena dah kan. Cukai tak kena dah. Itulah kalau di sudut pemilikan harta tu, kita masih dapat lah dia panggil pendapatan. Walaupun kita dapat duit sewa rumah kata 2 buah contoh. Kita ada kedai, kita ada getah contohnya orang pendapatan bulanan orang motong kita, orang bagi sebulan kata contohlah kan 500 ke 600. Himpun contohnya kira-kira dia kena keluar kalau mengikut mazhab lain. Sebab tu dia sekarang ni bagi saya mazhab Syafi'i tak ada. Bukalah kitab kita zakat pendapatan ni. Bukan zakat simpanan. Jangan silap faham lah. Bukan zakat perniagaan, bukan zakat. Macam tu. Jadi bagi saya kalau ihtiyati kita buat keluarlah jumlah dia.
Tapi kalau tak ihtiyati, memang saya ingat tak ada kita kata desakan ataupun kewajipan mewajibkan kita keluar zakat pendapatan. Di sudut hukum mazhab Syafi'i yang kata zakat pendapatan sahaja. Zakat lain kita pecahlah. Gitulah. Tak apa lagi, kalau ada masalah lagi kita boleh tanya insya-Allah. Baik, yang kedua zakat wang simpanan. Zakat wang simpanan dikenakan jumlah wang simpanan yang disimpan dalam akaun simpanan, sama ada akaun apa-apalah yang ada di bank, dan pengiraan dia adalah mengikut dua situasi, iaitu simpanan tetap dan simpanan bergerak keluar masuk. Ada jenis kita kata ada yang simpanan, ada akaun semasa kan, keluar masuk sebagainya. Untuk simpanan yang tetap sepanjang tempoh setahun atau melebihi kadar, maka jumlah zakat yang dikenakan ialah atas jumlah baki simpanan pada hujung haul tersebut. Maksud dia kita kira lah, kita simpan kata 20,000, 30,000. Jadi tadi ada soalan tanya berapa kadar kita kena keluar. Nah, kita kena keluar kadar dia ialah bersamaan dengan 85 gram emas. Gram emas. Okey lah, ni 1 gram berapa ratus ya tak? Hak tepat berapa? 276. 276 ringgit. Cuba darab dengan 85. Ya, itulah kadar yang kita kena keluar. Kalau ada dalam bank kita, tadi berapa? 23 apa? 23460. Kalau ada dalam bank kita simpan melebihi daripada jumlah ni hak kadar semasa, maka kita kena zakat. Tapi kalau dalam bank kita ada 15,000, kena? Tak kena. Ya, kena emas semasa. 85 gram. Jadi kalau tak cukup ni, tak kena keluar. Kalau kata dalam bank saya ada 20,000 kena keluar, tak payah keluar. Sebab tak cukup lagi nisab. Kadar. Campur-campur lah. Maksudnya kita campur bank ni kan? Ya. Cukup jumlah ni. Jadi simpanan kita ada tak jumlah ni dalam semua akaun. Katakanlah tak ada, tak sampai, maka tak kena. Tapi kalau sampai, kena. Dia mengikut kadar emas semasa. Tabung haji dia keluar automatik kan? Maksud dia kalau tabung haji kita tak payah fikir dah. Kita tak fikir dah, sebab kita bubuh banyak mana pun dia akan settle sendiri automatik. Kalau bank lain tak. Bank lain kita kena kira sebab dia tak keluar untuk kita. Tabung haji saja keluar. Jadi maknanya kita kira-kira, tak sampai, maka tak kena keluar. Tapi kira-kira 40,000. Maka kita kekelik, kalau 40,000 setahun, berapa? 40,000, 2.5% per 100, darab dengan 40,000. Setahun, berapa? 400? Kira tengok kekelik. 1,000 lah setahun. Dia kena keluar 1,000 setahun. Zakat dia, untuk zakat simpanan. 23,000 mana? Tolak. Tak tolak. Dia macam ni. Kalau bermula pada 23,000, 23,000 ke atas memang kita akan kena 2.5. Maksud dia tak tolak lah. Maksud dia kita ambil jumlah semua. Dia bukan macam tu. Ya faham. Ya bukan. Dia bukan maksud dia. Kalau bukan maksud dia macam ni. Kita contohnya macam ni. Kita simpan macam ni kan. 60,000. Kemudian cukup setahun kita nak keluar zakat, kita tolak 23,000 ni sebab ini kadar yang tak kena maksud tadi kan. Maka kita kira baki dia daripada jumlah semua ni. Maksud dia selagi wang simpanan kita tak sampai jumlah ni, kita tak kena. Tapi kita sampai 23,461 ringgit. Contoh, kena. Hak atas semua kena. Dia akan naik 2.5 daripada jumlah sampai habis. Kadar dia. Jadi kita kira zaman sekarang kalau simpanan ada macam ni kena keluar. Tak sampai, tak keluar.
Walaupun lebih RM1, kita kira lah, tak kira lah. Dah 460, 80 sebagainya. Mula-mula sampai ke jumlah yang dia ada simpan. Ini adalah berkaitan dengan zakat yang kita yang simpanan kita. Jadi, tak kira lah bank ke ataupun kita simpan dan sebagainya, itu dikira sebagainya lah. Baik. Jadi, zakat baki terendah dalam tempoh haul mesti melebihi nisab. Maksudnya lebih daripada nisab tu dia kata mesti melebihi nisab. Nisab ni banyak ni lah. Nisab ni kadar yang kita kena. Iaitu 23,460. Mungkin tahun depan berubah. Tengok harga emas. Harga emas semasa. Dulu saya ingat dulu tahun 80-an 5,000 ya. Kena lah. Kemudian naik 10,000. Lepas tu naik baru ni 18 tahun berapa tahun lepas. 16,000. Hak terkini kena 23,000. 22,000 berapa tahun lepas. Tahun lepas kot saya tengok. Tahun ni betul lah kalau 23,000 tu. Sebab harga emas semasa. Ya. Ya. Bulan depan jadi 24. Bulan lagi dia 2 minit jadi 23. Dia macam tak cukup hal untuk setahun tempoh yang Okey, soalan. Okey. Faham soalan tu bijak tu, soalan panjang tu. Baik, jadi yang mudah penyelesaian dia. Okey, baik. Sekarang ni emas ni dia naik, dia boleh naik banyak mana dalam masa sebulan ni. Tiap hari dia akan bubuh kan. Dia naik banyak mana? Dia berbeza dia sampai RM100 tak? Sampai RM10 tak? Dia main ringgit-ringgit kan? Dia hari ni 274. Kata naik esok 275 ataupun 278. Dia ada turun kan? Ada turun naik tak? Saya pun tak boleh mah. Turun sikit kan? Naik pun sikit dan naik gitu kan? Jadi kadar dia tu saya ingat dia tak ketara dengan jumlah apa ni kasar dia tu. Jadi kita kira macam ni lah. Kita nak pergi selamat. Katakanlah kita simpan tahun lepas, dia dalam setahun tu dia emas dia takkan naik sampai, dia akan naik sampai setahun tak 100 ya. Saya ingat tak sampai. Tak sampai. Dia punya kadar tu. Kata tahun lepas tahun ni tak tentu lah. Tahun lepas 240. Naik buluh-buluh lah. Naik kadar dia saya ingat kalau saya baca study tu dia naik dalam puluh-puluh itu kan. Dia pergerakan dia tu. Dia tak naik sampai 100. Jadi kalau kata kita tengok dia emas ni takkan turun sikit. Kita agaklah kalau naik pun naik sikit. Jadi kalau nak pergi cermat, kita kira emas semasa, contoh tahun ni macam 85 gram sama dengan 23,460. Mungkin kalau mengikut kiraan hak paling tepat dia, mungkin 23,200 saja kena. Sebab lebih tu mungkin turun naik tu kan. Jadi nak bagi lebih ihtiyati selamat, kita pakai hak ada latest harga dia lah. Hak harga dia lebih. Macam kita katalah kita nak bagi orang tua-tua dulu ni, dia nak bagi zakat fitrah, dia buh dalam gantang kan. Dia buh beras, kemudian dia ambil pembaris. Dia tarik itu kan. Bagi sama. Lepas tu dia ambil pula sikit buah atas tu. Pasal apa? Takut terkurang. Kalau terlebih sikit tak apa. Saya ingat kalau lebih pun lebih sikit lah. Dia takkan. Lagipun 23,460. Baru apa ni. Ni zakat. Zakat apa tadi? Zakat simpanan kan. Harga emas. Berubah. Kalau 23,460 ni dia kena kelak berapa tadi? Kalau setahun. Cuba kira tengok. Tak. Ni dia start kena. Berapa? Maksud dia dalam bank dia. Ni Tak. 23,460 darat dengan 2.5. 25%. Ya sila tak? Sila. Dah. Ya? 500. 586 ringgit. Ni maknanya Sat sepatah. Betul. Jadi jumlah ni yang dia kena. Maksud dia kalau dia kena pun
Kalau kata harga Rukmain mungkin sebenar dia 23,200 sebab emas tu dia naik turun simpanan. Jadi kalau kita keluar ni adalah zakat simpanan kita tu kita ambil yang lebih cermat lah kita kata. Saya ingat lari pun dalam 100 gitu 60 kadar ni hak kena ni. Jadi kita ambil ni kadar semasa untuk mengelak daripada kita bayar tak cukup dan sebagainya. Jadi RM586 lah jumlah kita bayar. Kalau macam dengan kau sebut tadi ni kemungkinan kalau kira mungkin kena bayar 580 gitu kan. Dia lari sikit-sikit lah sebab kadar peratus dia 25%. Kalau hak ni turun RM10. RM10 kalau 25% macam mana? Cuba kira tengok. Ingat berupang lah. RM2. Tak sampai. RM25 kalau peratus daripada hak ni lah kan. Dia kalau hak ni bergerak, hak ni kalau kata sebenarnya 220 saja. Tapi dah mah naik turun, maka kita kira dengan kadar terkini, maka dia lebih lah sikit kan. Lebih sikit kata lebih RM50 daripada ni. Kalau 25% daripada RM50 tu, saya ingat dalam berapa ringgit lah, lebih dalam RM3, RM4 gitu lah. Maknanya berkemungkinan besar, kalau kita pakai jumlah ni, kita kena bayar mungkin lebih dalam berapa ringgit saja. Paling tinggi pun RM10. Zakat simpanan kita terlebih. Kalau terlebih sebab mah dia akan naik turun kan. Dia naik pun sikit-sikit dan sebagainya. Jelas tak? Tak faham lagi? Okey, tak apa, tak faham, tak apa. Macam ni. Maksudnya, Ya. bila saya kata kita kata 85 RM23,000. Ya, setahun. Kita kata sekarang ni harga mak untuk hujung bila kita kata hujung tahun tu kata tahun kata dia naik 280. So kita ambil harga yang 280 kali dengan 85, so kita ambil yang macam mana? Maksudnya kita kalikan dengan 25% kan? Macam itulah. Jadi macam ni. Katakanlah contoh macam ni, kalau kita bulan 1 lepas harga dia 200 bermah berapa lah ni? 280 kan. Katakanlah bulan 1 ni bulan 7 280. Agak-agak bulan 1 baru ni dia agak jadi 220 tak kan, dia lari sikit kan. Lari dalam 26 27 kan. 26 27 sampai hujung tahun ni mungkin dia punya julat tahunan tu jadi 26 lebih tu. Hujung tahun ni kemungkinan 27 lebih tu mungkin dia akan jadi paling tinggi 290 lah. Contoh kan. Contohnya daripada Januari kata 265 contoh kan. Dia bergerak sampai Disember contohlah. Jadi 290. Jadi baki dia punya berapa? 35 35 rekod 25 25 saja. RM25 saja dia punya beza dia tu. Kalau beza RM25, cuba kira tengok 2.5 bahagi dengan RM25. Ya. 2.5 bahagi 25%. 25 per 100. RM25. 2.5% darab dengan 25. 63 sen. Maksud dia pergerakan harga ni dia naik dalam sikit turun naik sikit turun tu kan. Dia punya kelebihan dia lebih dia mungkin dalam RM25 lah. RM25 lah jumlah emas semasa tu setiap gram tu. Jadi maknanya kadar dia rendah lah. Kalau kita kena bayar zakat simpanan kita punya ni pun kita kira the latest one lah, hatta akhir lah. Maksudnya saya nak bagi faham macam ni. Kalau kena keluar zakat hujung tahun kita kira dalam bank kita ada banyak mana. Dia cerita macam ni lah. Dalam bank kita ada 23,460 hak kita kira emas semasa. Tiba-tiba dalam bank kita ada 23,400 macam tu lah. Kita kata nak keluar kata mau keluar lagi.
Dia berlagu isu hak markah ni lah. Jadi kalau nak selamat, dia keluarlah sebab keluar pun tak banyak benda apa kan. Jadi kalau dia kata ni masa turun naik mungkin tak kena lagi. Tak apalah dia tak payah keluar. Tapi kalau kata 480 lebih pada jumlah dia tak memang kalau ikut ni lebih sikit dah kena bayar. Tapi mah ni nak turun. Jadi pergerakan tahun. Jadi nak cerita lah mudah, nak bagi ihtiyati, kita pegang mah semasa tu, hak ujung tahun ni, kita kira mah semasa 85 gram, harga dia berapa, maka kadar hak ni, kata hak kadar macam ni, kita baru kena zakat. Kita pakai yang the latest one lah, nak bagi selamat, nak bagi mudah kira. Cerita ni bukan zakat mah ni, cerita dia zakat simpanan. Tapi Nahbak kata kita kena zakat kadar dia mengikut semasa ialah sama 85 gram. Jadi kalau harga dia ni baru kena zakat. Kalau dia buah lambeng ni 22,000 dia tak kena. Kalau 23,000 dia tak kena. Tapi kemungkinan 2,400 lebih-lebih ni dia kata aku kena ke tak kena? Aku kena ke tak kena? Sebab dia dekat-dekat kan. Jadi kalau nak ihtiyati, kita anggap kita kena tak apa. Kalau 450, RM10 lagi ni. Kita fikir kan, kan. Keluar je lah. Kalau kita keluar pun kan, gitulah. Jadi maksud dia kalau nak ihtiyati macam tu. Tapi kalau dia kata masa banyak ni, tapi sebelum ni tak sampai pun. Sebelum ni kurang lagi kan. 276 tu hak bulan 12, hak bulan 10 11 ni dia mungkin dalam 275, 74, 73, 269 dan sebagainya lah. Jadi 246 ni hak kemuncak dah, hak lah dah. Jadi mungkin dia tak kena lagi 461 baru kena. Contoh. Ni maknanya hak ni hak orang kalkulatif sungguh lah ni. Maksud dia ada kira sungguh bagi tepat dia kan. Gitulah. Kalau kata nak bagi puas hati, tapi sebenarnya mudah kita faham sampai nisab jumlah simpanan kita dalam bank banyak ni baru kita kena sekarang ni. Ni satu pendapat. Okey, tengok lagi. Dia kata jika simpanan keluar masuk sepanjang tempoh haul, maka jumlah zakat wang simpanan dikira atas nilai baki terendah dalam tempoh haul tersebut. Jadi kita tengok di bawah dengan syarat baki terendah tersebut adalah melebihi kadar nisab. Contoh macam ni. Dia bubuh apa ni 50,000. Dia ambil tinggal 26,000. Ni dia kira yang terendah ni dan dengan syarat melebihi daripada kadar nisab yang dia kena. Kalau dia ambil tinggal 26 ringgit. Contohlah, tak kena lah contoh. Tak ada lah macam tu kan. Ataupun 2,600 ke contoh, tak kena lah. Memang dia asal-asal dia pegang 100,000. Tapi tak sampai setahun dah habis. Maknanya tak sampai haul dia punya simpanan dia tu. Dia kira kadar terendah. Kata kalau dia simpan balance dia tetap 30,000 sepanjang tahun. Maka kena 30,000 tu lah. Sebab dia keluar masuk daripada jumlah dia. Sebab tu disebut sini, dia kata jika jumlah bergerak keluar masuk sepanjang tempoh haul, maka jumlah zakat wang simpanan dikira atas nilai baki terendah dalam tempoh haul tersebut. Tapi dengan syarat baki terendah tu melebihi kadar nisab, melebihi harga 23,000 ni. Jadi itu adalah berkaitan dengan zakat simpanan. Kita tengok pula zakat perniagaan. Zakat perniagaan saya ambil juga mengikut definisi lembaga zakat. Lembaga zakat termasuk lembaga negeri-negeri, dia ada beza sikit. Zakat perniagaan ialah zakat yang wajib dikeluarkan hasil daripada harta perniagaan berasaskan apa sajalah dia perlombongan, perikanan, perkapalan apa yang dia buat dengan tujuan diperniagakan. Zakat ini dikenakan ke atas semua perniagaan sama ada sendirian, syarikat. Ini lembaga zakat keluarlah ni. Nak bagi kita cerita ni maknanya realistik dengan semasa, keadaan semasa. Pengiraan zakat perniagaan seperti yang disebut dalam artikel ini, zakat perniagaan hanya dikenakan ke atas aset dan hasil benda harta orang Islam saja. Mana betul lah.
Orang Islam saja kena lah kan. Oleh itu, jika suatu perniagaan dikongsi atau dipunya milik oleh orang Islam bukan Islam, maka zakat perniagaan hanya dikira ke atas jumlah yang dipegang oleh orang Islam. Mana hak dia pegang ekuiti itu saja dia kena. Hak yang kata zakat perniagaan yang dipegang dikongsi dengan orang Cina, hak bahagian ekuiti dia tak kena. Hak kita pegang saja kena. Sebagai contoh, secara mudahnya, andaikan jumlah aset dan hasil daripada sesebuah perniagaan yang dikongsi oleh orang Islam 60% dan bukan Islam 40% adalah 100,000 dalam tempoh haul, maka jumlah yang dikira zakat perniagaan ialah 60,000 kerana 60% daripada 100,000 tu dimiliki oleh orang Islam. Maka hak tu je kena keluar. Zakat perniagaan kalau kongsi. Tapi 60,000 tengok. Jadi kita kira dalam perniagaan zakat perniagaan ada secara umumnya dikira 3 kaedah. Satu, modal kerja, modal berkembang dan untung rugi. Jadi kita dikira 3 benda lah. Kalau kaedah modal bekerja dikira sebagai aset semasa bersih, tolak lah gaji pekerja semua tolak dah bersih semua kan. Yang kedua, berdasarkan jumlah ekuiti perniagaan dan keuntungan. Dan kaedah untung rugi hanya mengambil kira perolehan dan kos belanja. Maksud dia yang ini kita kata tolak habis kerja kan, untung rugi banyak mana. Okey, dan juga dia kena maka pengiraan zakat perniagaan atas elemen pelarasan yang perlu dibuat melibatkan aset perniagaan yang tidak dikenakan zakat seperti bahan mentah, hasil yang telah zakatkan, hutang pajakan, jakaan bayaran dividen dan dana kebajikan. Ini lembaga zakat keluar sebagai tambahan lah. Saya ambil jugalah kod juga sebagai satu benda yang ada kaitan dengan zakat perniagaan. Jadi kena jumlah dia keluar tu, jumlah tu sajalah daripada jumlah yang ekuiti yang dia pegang tu, jumlah tu sama 25% kira banyak mana keluar zakat perniagaan. Sebab tu kadang-kadang zakat perniagaan syarikat besar dia ada juruk audit dah. Dia tengok-tengok dia kalkulate jumlah banyak mana, maka ada auto kira dia. Auto kira dia, jadi auto kira akan tekan, dia akan kena keluar 30,000. Maka syarikat tu keluar 30,000. Bagilah kepada asnaf. Jadi maknanya, kalau syarikat perniagaan besar, tak ada masalah, dia ada sistem auto kira dia. Dia kira siap. Tapi kalau kita meniaga kedai runcit kat kampung kan, atau pasaraya, hak laju, hak sebulan dapat 10,000, 20,000, dia kena kira. Memang dia dapat 10,000 sebulan kerja kedai runcit, tapi barang dia beli tu RM4 6 kupang, dia jual RM4 8 kupang. 2 kupang dia untung. Dia dapat 10,000 tu bukan jumlah untung lagi tu. Modal tolak. Dia beli pen ni kata harga RM2, dia jual RM3. Dia untung RM1 saja. Kan? Daripada jumlah keuntungan tu. Sebab itulah bukan hak dia semua. Jadi kalau kata contohnya macam niaga runcit, dia untung ni 2 kupang, kutip sampai 60,000. Contoh sebulan, tak sampai 60,000 lah, 10,000. 10,000, kita calculate. Jadi kalau tengok, kalau dia tak tolak, kemungkinan hak dia keluar zakat tu lebih pada hak untung dia dapat. Untung dia mungkin dia dapat kata 400 sebulan, contohlah 400, 500, zakat kena keluar 500 lebih. Contohlah kemungkinan berlaku. Pasal dia tak tolak. Sebab tu Islam adalah agama yang memahami. Dia memang agama yang praktikal. Jadi dia kira ditolak daripada pembelanjaan ataupun ni kita lah modal dan sebagainya. Okey. Terusnya saya sebut tentang zakat KWSP. Ini pun saya tak mau panjang lah. Kita kata kita set pukul 10 berapa nak berhenti? Okey. Kita lajak lagi sampai 10.30 no. 8 minit lagi no. Kita berhenti insya-Allah. Zakat KWSP perlu dikeluarkan jika melakukan pengeluaran wang daripada akaun KWSP yang mana jumlah yang dikeluarkan adalah melebihi nilai nisab zakat. Nisab dia lebih 23,000 maka dia kena. Tapi kalau dia keluar duit dia ada 20,000 saja, tak kena. Bukan kata nak kira boleh tak? Banyak mana? Tak kena nisab, tak cukup lagi nisab, maka tak kena. Bukan kata semua kena kira. Dia ikut nisab dia tu yang dia kena. Tapi kalau dia keluar 100,000, dia kena keluar. Macam saya sebut tadilah, KWSP ni, dia ada berlaku sedikit perbahasan. Kerana dia tak jadi milkul tam. Tak jadi pemilikan sempurna.
Jadi ada dua pendapat. Ada kata kita kena keluar, ada kata tak kena keluar. Jadi nak pakai pendapat mana? Bagi saya dua-dua boleh. Tuan-tuan nak pakai mana pun boleh. Tak mau keluar tak apa, keluar pun tak apa. Kalau keluar dia panggil ihtiyati. Sebab dia tak jadi pemilikan sempurna. Duit kita orang lain pegang. Syarat dia kita kena, dia boleh tasarruf. Kita boleh guna belanja dengan hak kita macam hak kita. Ni tak boleh. Kita nak ambil, tak boleh nak keluar sebagainya. Maka di situ terhalang. Maka biar terhalang tak jadi milkul tam, maka kita kalau ikut mendapat ni tak perlu keluar lagi. Lepas kita keluar kata 100,000 contoh lah kan, ada orang duit banyak 200,000 sebagainya, dia simpan dalam bank, cukup haul dia keluar atas nama zakat simpanan hak dia keluar semua setahun. Selama duduk dalam sana tak payah keluar. Tu pendapat yang ada. Jadi ada satu pendapat lagi kita kena keluar juga berdasarkan dia tengok tiap tahun duka kerajaan pegang. Tahun ni ada 60,000. Dia kalkulate kena keluar macam ni. Dia ambil duit, dia tahu ni duit kalau sepihak tahun ni. Tahun depan pula naik kata 80,000 contoh kan. Dia keluar pula. Ni orang yang hati-hati, orang cermat sungguh. Sebab ada pendapat kata tak payah keluar. Ada pendapat kata kena boleh dikeluarkan. Tu kata zakat timbulnya zakat KWSP, maksudnya ada yang kenakan zakat KWSP. Jadi kalau ikut syarat dia tak apa cukup lagi, iaitu milkul tam tak ada. Jadi nak buat macam mana ni? Boleh pakai dua pendapat. Di sudut amalan lah. Tapi kalau di sudut kerajaan dia automatik dia akan potong, dia akan begitu ginilah kan. Tapi kalau jumpa saya di sudut ilmiah dia ada dua pendapat, boleh pegang. Baik. Lagi kita tengok sikit lagi dah. 10.30 lagi, 6 minit kita berhenti insya-Allah. Ya. Ya. Maksud dia katakanlah dia dapat hari first dia pergi ambil terkeluar kan 100,000 contoh ni kan. Jadi kalau mengikut milkul tam, dia masa dia duduk dalam KWSP dia tak kena keluar sebab dia masih tak jadi milik sempurna lagi. Jadi maknanya dia tak boleh keluar kecuali dia pergi simpan di bank. Simpan di bank cukup setahun baru dia keluar. Itu pendapat pertama. Tapi ramai masyarakat Malaysia mengamalkan pendapat yang keluar dia dapat duit dia keluarkan. Tapi di sudut hukum agama tu kita bincang sudut agama. Maka di sudut saya pernah tanya lembaga zakat. Dia kata kita pegang pendapat kena bayar sebab kerajaan lah ni dia lah kan lembaga zakat dia nak bagi kita memperbanyakkan kita kata ni. Sebab tu zakat pendapatan pun ada perbahasan. Tapi saya cerita sudut ilmiah. Maksud dia kena atau tidak. Sebab milkul tam ni dia masih tidak sempurna lagi. Sebab tu kita baca tadi ada syarikat dia syarat dia mesti milkul tam. Okey, yang kadar dia sama juga 2.5%. Kemudian kita tengok zakat saham. Ni pun tak ada kaitan sangatlah, bukan dekat dengan kita tapi kita sebut jugalah, iaitu zakat yang dipegang ikuti macam tadilah. Jadi pengiraan dia mengikut berbeza situasi, ikuti dipegang, saham banyak mana dipegang, jual beli dan ikuti syarikat persendirian. Syarikat ni zakat dia ialah caranya lot dia berapa, darat dengan harga seunit lot tu darat 2.5% juga. Jadi saya ingat ni saya cerita sekadar bagi kita dapat gambaran lah, kata zakat tu ada tapi cuma di sudut amalan dia tak ada masalah sebab syarikat tu dia adalah sistem dia auto kira untuk 2.5% keuntungan saham apa gitu gini. Dia tak ada kaitan dengan kita lah. Tapi kalau kita melabur begitu gini kita ni lah. Kita melabur saham, kita boleh ambil keluar boleh kan? Kata kita melabur saham kata 200,000 ke syarikat tu, kita ambil boleh keluar. Kan memang syarat dia tak boleh keluar ke macam mana? Boleh kan? Bila-bila masa boleh keluar kan? Masa dia pemilikan kita dan saham tu adalah boleh jadi maknanya tu dia panggil milkul tam. Kita dah jadi hak milik kita. Baik. Jadi saya ingat zakat seterusnya ni kita sambung start lagi insya-Allah. Jadi ada 3 beberapa jenis lagi zakat. Kemudian kita nak sebut tentang tasrif asnaf zakat lah insya-Allah.
apa yang dikatakan asnaf. Kemudian habis kita sambung, saat lagi kita cerita tentang fidyah, bab sesi yang kedua. Jadi maknanya cerita sini ialah zakat ni adalah harta milik orang lain yang masih melekat dalam harta kita yang kita kena bersihkan. Zakat ni penyucian harta. Kita kena sucikan. Jadi kita mengaji sudut ilmiah, zakat mana kena, zakat mana tak kena. Tapi orang yang cermat dia akan keluar. Kadar 22,000 ni dia sebelum ni pun dia akan keluar dah. Dia takut 23,000 dia takut berlari apa nama ni kan. Dia kata lebih baik bayar sebab bayar pun tak kesan banyak mana pun kan. Jadi itulah. Jadi kita cerita sekadar apa kita kata menceritakan di sudut ilmiah. Sudut ilmiah dan juga di sudut realistik lah keadaan semasa yang ada dalam negara kita lah. Sebab negara kita ni dia ada lembaga zakat yang tak sama. Bukan tak sama, dia punya ada sedikit pegangan yang tak sama. Lagi saya cerita bab fidyah. Ada juga yang ada perbezaan pendapat antara majlis agama Islam. Baik, tapi bukan ketara sangatlah. Jadi kita tangguh sinilah. Kita tangguh seketika 10.30 dan insya-Allah sambung bila pula? Tak, Ustazah, pukul apa? Okey, 20 minit. Baik. 10.50 kita masuk balik. Boleh Okey, sekadar itu saja saya tangguh seketika dan insya-Allah kita sambung kemudian. Lagi 10.50.